Siapa suka lepak kat Lalaport? Dulu kan penjara Pudu. Jom kita dengar cerita kisah seram mayat tanpa kepala di penjara Pudu. By the way, sebelum Ayu sambung cerita, Ayu nak bagi tahu ini akaun baru Ayu, which is akaun yang sekarang ni korang tengah tengok ni telah diambil oleh hacker. Dan juga Ayu takkan upload video dekat sini. Minta tolong siapa yang follow akaun ni, tolong jangan follow akaun ni, follow akaun terbaru Ayu yang this one. Dan tolong report Ayu punya akaun yang ini supaya apa? Supaya video-video Ayu tak digunakan oleh hacker tersebut. Dan Ayu harap korang semua dipermudahkan urusan kerana membantu Ayu semua. So jom kita sambung cerita kisah seram di penjara Pudu. Kisah seram ni dikongsikan oleh salah seorang pegawai penjara Pudu. Jom kita share. Okey Ayu, waktu saya bertugas di penjara Pudu Kuala Lumpur, ada seorang anggota polis yang bertugas sebagai pegawai penyiasatan. Dia ni memang tak percayalah pasal kewujudan alam mistik ni. Dia siap cakap lagi, hantu-hantu ni semua karut. Aku yang selalu tengok mayat tak pernah jumpa hantu pun. Kata pegawai tu setiap kali dengar cerita hantu daripada pegawai penjara Pudu yang tersempat dengan hantu waktu diorang tengah bertugas. Satu hari, pegawai penyiasat ini ke penjara Pudu untuk interview 3 orang banduan yang akan menjalani hukuman gantung. Pegawai tersebut tiba sudah lewat petang pun. Untuk senang cerita, pada hari tersebut ada 3 orang banduan yang akan dihukum gantung. So ada 2 orang lelaki dan seorang banduan wanita. Banduan-banduan ni dibawa ke sebuah bilik khas untuk diinterview terlebih dahulu. Jadinya pengawal penyiasatan ni terus interview banduan lelaki seorang demi seorang. Selesai 2 orang banduan lelaki tu, tibalah giliran banduan wanita pula. Banduan wanita ni masuk dan duduk di depan pegawai tadi dengan kepalanya tunduk pandang dekat lantai. Bila pegawai tu tanya soalan, banduan perempuan tu macam jawab endah tak endah. Pegawai tu pun mulalah naik angin kan. Bila soal lagi, banduan tu tetap sama, tak nak bagi kes sama. Hanya beberapa soalan sahaja yang dijawabnya. Kepalanya tetap juga tunduk. Lepas je 10 minit disoal siasat, banduan wanita tu minta izin nak pergi ke toilet. Sambil tu pegawai tadi pun belik-beliklah laporan yang diperolehinya dari ketiga-tiga banduan tadi. Hanya laporan wanita tu je yang masih macam belum lengkap lagi. Lepas je 2 minit, banduan wanita tadi masuk dan duduk semula dekat depan pegawai penyiasatan tadi. Kepalanya masih lagi tunduk, rambutnya sepanjang bahu tapi jatuh menutup pipi. Kat situ pun dah seram dah. So pegawai ni pun geram, dia cakap, jawab soalan saya tadi, jangan tengok lantai, pandang saya. Tengking pegawai tu. Bila dia asap berulang kali, barulah banduan wanita tu mengangkat mukanya. Tiba-tiba, alangkah terkejutnya pegawai penyiasatan tadi bila melihat wajah banduan wanita itu. Wajahnya cantik, matanya bersinar, kulit dia putih mulus. Banduan wanita tu senyum. Tapi apa yang peliknya, senyuman banduan wanita tu seperti ada sesuatu yang tersirat. Mata dia tajam merenung pegawai tu tanpa menjawab soalan. Tiba-tiba, azan maghrib berkumandang dari arah masjid berdekatan. Sebaik je dengar laungan azan, banduan wanita tu tiba-tiba menjerit dan melolong-lolong macam orang gila hingga bergema satu bilik tu. Ketika dia terjerit-jerit, tidak semena-mena, kepala banduan wanita itu pecah. Darah menyembur-jembur. Kepala wanita itu tercabut dari badan lalu terkulit ke arah pegawai penyiasatan tadi. Terkejut dengan apa yang dilihatnya tadi, pegawai penyiasatan tu pun. Kita sambung ke part yang kedua. Ada panjang lagi ni cerita dia, tak habis dekat sini. Kalau siapa nak tahu part tu, kita sambung dekat part tu. Yang penting jangan lupa report akaun lama Ayu yang korang dah follow ramai-ramai tu, dan follow dekat akaun ni. Sebab apa? Sebab akaun tersebut telah dihack oleh hacker dan bukan Ayu yang pegang akaun tu dah. Okay, terima kasih atas bantuan korang. Comment for part 2. Bye-bye korang. Love you.